Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik pada hari ini iaitu bahan, masih lagi sifat bahan. Disediakan oleh Cikgu Siti. Okey, mari kita uji kenali sifat bahan. Aktiviti 1 dan 2 kita dah buat minggu lepas. Jadi hari ini minggu ini adalah aktiviti 3 dan aktiviti 4. Okey, aktiviti 3 ialah kita nak mengenal pasti sifat bahan konduktor dan penebat elektrik. Aktiviti 4 ialah kebolehan penembusan cahaya. Kamu boleh rujuk ke teks muka surat 147 dan 148. Okey, tujuan untuk aktiviti yang ketiga ialah menentukan sifat bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, ini lita elektrik yang kita dah buat sebelum-sebelum ni. Okey, kita letakkan bahan mana yang boleh mengalirkan arus elektrik atau bahan mana yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian kita akan perhatikan nyalaan mentol. Itu yang nak menentukan bahawa objek itu boleh mengalirkan arus elektrik atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Alatan dan bahan yang diperlukan ialah 2 sel kering, pemegang sel kering, mentol, pemegang mentol, suis, wayar penyambung, belon, lidi, kunci, sudu seramik, plastik, tali kulit, duit shilling, keranjang aluminium dan mata pensel. Okey. Langkah-langkahnya, yang pertama kita bina lita elektrik lengkap seperti dalam gambar rajah sebelah. Okey, ini ada 1 sel kering tapi kita boleh guna 2 sel kering supaya nyalaannya lebih terang. Okey, kemudian suis kita keluarkan dan kita akan gantikan dengan objek yang kita akan uji. Okey, contohnya belon, kita akan letak belon di sini. Kemudian kita akan perhatikan mentol tersebut menyala atau tidak. Selepas itu, belon itu akan digantikan dengan objek lain yang kita senaraikan tadi dah. Okey, ulang tadi sehinggalah semua bahan yang diuji tadi telah diselesaikan dan kita perhatikan nyalaan mentol yang dapat dilihat. Okey, jadi bahan-bahan yang kita uji tadi ialah belon, okey, lidi, kunci, duit shilling, sudu seramik, tali kulit, okey, plastik, mata pensel dan juga aluminium, keranjang aluminium. Okey, kita akan letak dekat objek di sinilah. Jadi kita akan perhatikanlah nyalaan mentol menyala atau tidak. Okey, jadi daripada pemerhatian tersebut, okey, kita dapati bahawa mentol yang tidak menyala ialah objek itu ialah belon, plastik, lidi, tali kulit dan juga seramik. Okey, sudu seramik. Bagi mentol yang menyala pula ialah kunci, mata pensel, duit shilling dan keranjang aluminium. Okey, jadi kenapa ada mentol yang boleh menyala, kenapa ada mentol yang tidak boleh menyala? Okey, jadi inferennya, sebabnya, okey, belon, plastik, lidi, tali kulit dan sudu seramik mentol tidak menyala kerana tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi bahan-bahan ini tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Untuk yang kunci, mata pensel, duit shilling dan keranjang aluminium mentol menyala kerana boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi objek-objek ni dia boleh mengalirkan arus elektrik. So dia satu tidak boleh mengalirkan arus elektrik, jadi mentol tidak menyala. Satu lagi mentol menyala kerana dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, jadi contoh-contoh lain yang boleh mengalirkan arus elektrik ialah air laut, besi, emas, tembaga dan perak. Jadi objek yang boleh mengalirkan arus elektrik ini dikenali sebagai konduktor elektrik. Dia adalah konduktor elektrik, jadi dia boleh mengalirkan arus elektrik. Objek yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik pula dikenali sebagai penebat elektrik. Contoh lain ialah kayu kering, belian, minyak, tayar kereta, gelas kaca. Okey, ini adalah penebat elektrik. Okey, kemudian aktiviti yang seterusnya ialah kebolehan penembusan cahaya. Ada 3 jenis penembusan cahaya iaitu lud sinar, lud cahaya dan legap. Apa itu lud sinar? Lud sinar kita dapat melihat objek dengan jelas melaluinya. Okey, jadi kita letak
objek duduk sinar di hadapan kita, kita akan nampak jelas. Contohnya cermin mata cikgu ni, nampak jelas. Okey, loop cahaya, kita letak objek di hadapan kita, kita tidak dapat melihat dengan jelas, hanya kabur sahaja, sama-sama. Jadi itu adalah loop cahaya. Yang ketiga ialah legap. Bahan legap, dia tidak dapat menembusi objek secara keseluruhannya. Jadi kita tak nampak langsung, kita lindung je muka kita, jadi kita tidak dapat melihat objek tersebut dengan jelas. Nampak langsung. Jadi 3 kebolehan penembusan cahaya ialah loop sinar, loop cahaya dan legap. So ingat 3 perkara ni. Okey, jadi aktiviti yang dijalankan boleh rujuk buku teks tadi 148. Okey, bagaimana kita nak menentukan sifat bahan terhadap kebolehan penembusan cahaya. Alat yang diperlukan ialah balon, plastik loop sinar, kertas berwarna, sisik kaca, batang aiskrim, kertas surih dan plastik berwarna. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Jika kamu ada bahan-bahan di rumah, kamu boleh cuba sendiri di rumah. Okey, jadi langkah-langkahnya, kamu perlu letak objek yang diuji tadi di hadapan kamu, kemudian lihat objek itu dengan objek lain. Adakah kamu dapat melihat? Contohnya kamu letak bunga di depan kamu, lepas tu kamu ambil objek yang kamu nak uji tadi, contohnya plastik lah. Okey, plastik loop sinar, kamu letak. Jadi kamu nampak dengan jelas atau tidak, kamu tuliskan pemerhatian kamu dalam buku nota sains nanti. Okey. Kita akan ulang dengan objek yang lain. Okey, jadi pemerhatian yang akan dapat diperolehi, okey, plastik jernih dan juga kaca, sisik kaca akan kelihatan jelas. Okey, kita akan dapat lihat gambar atau objek di depan dia kelihatan jelas. Tapi kertas surih dan juga plastik berwarna kita tidak akan dapat lihat dengan jelas. Okey, manakala batang aiskrim, kertas berwarna, balon, kita tak nampak langsung dengan jelas. Tak nampak, tak kelihatan langsung. Jadi berdasarkan pemerhatian itu, kita boleh buat inference bahawa plastik jernih dan sisik kaca kelihatan jelas kerana bahan loop sinar. Ataupun cahaya boleh menembusi sepenuhnya. Yang kedua, kertas surih dan plastik berwarna kelihatan kurang jelas kerana bahan loop cahaya. Atau cahaya boleh menembusi sebahagian sahaja. Yang ketiga, batang aiskrim, kertas berwarna dan balon tidak nampak kerana bahan legap. Ataupun cahaya tidak boleh menembusinya. Itulah sebabnya. Jadi, pada hari ini sifat bahan yang diuji ialah 1. Kebolehan mengalirkan arus elektrik. Yang kedua, kebolehan penembusan cahaya. Kebolehan mengalirkan arus elektrik ada 2, iaitu penebat elektrik dan konduktor elektrik. So, apa maksud konduktor elektrik? Konduktor elektrik ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Penebat elektrik ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, penembusan cahaya pula ada 3, iaitu bahan loop sinar, loop cahaya dan legap. Bahan loop sinar ialah cahaya boleh menembusi sepenuhnya. Okey, kita boleh lihat dengan jelas. Bahan loop cahaya pula ialah cahaya boleh menembusi sebahagian sahaja. Objek kelihatan kurang jelas. Bahan legap ialah cahaya tidak dapat menembusinya. Jadi objek tidak akan kelihatan. Okey. Sebagai pengayaan atau latihan, sila buat latihan dalam buku nota kamu. Okey. Sekian. Terima kasih. Sila like dan subscribe YouTube Cikgu. Bye. Terima kasih.